Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi keizinan dan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di dalam masjid ini, memenuhi sebahagian malam kita dengan perkara-perkara yang berfaedah dan bermanfaat seperti majlis ilmu pada malam ini. Moga-moga majlis kita ini senantiasa dinaungi dengan kerahmatan dan keredaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi pada malam ini ada sebuah tajuk khusus yang diberikan kepada saya di bawah tajuk sejarah keruntuhan ataupun sejarah kejatuhan kota Baghdad. Sejarah keruntuhan ataupun sejarah kejatuhan kota Baghdad. Umum kita mengetahui bahawa kota Baghdad adalah sebuah kota yang menjadi mercu tanda kebanggaan umat Islam hampir beberapa kurun yang lampau. Sebuah mercu tanda yang dipenuhi dengan pelbagai bidang keilmuan, bidang pengetahuan, dipenuhi dengan bangunan-bangunan, infrastruktur yang dianggap hebat dan tercanggih pada waktu tersebut. Dengan bahasa mudah dan dengan bahasa yang lain, tidak ada satu bandingan pun kerajaan Islam yang wujud dan ada pada masa dan waktu tersebut dapat menyaingi kehebatan kota Baghdad. Bila menyebut kota Baghdad, dia juga sinonim disebut kota 1001 malam. Itulah kota Baghdad yang menjadi isu dan perbincangan kita pada malam ini. Bagaimana kota Baghdad yang begitu masyhur, bagaimana kota Baghdad yang begitu indah, bagaimana kota Baghdad yang mempunyai ketenteraan, infrastruktur yang begitu hebat akhirnya boleh jatuh ke tangan musuh Islam, iaitu bangsa Mongol daripada Mongolia. Secara mudah, pada mukaddimah atau permulaan kita nak buat perbandingan secara am ataupun kita nak buat perbandingan secara umum. Jadi pertempuran ini, perlawanan ini ialah di antara umat Islam dan juga kafir bangsa Mongolia, yang mana umat Islam ini mewakili Daulah Bani Abbasiyah, iaitu dinasti kedua selepas dinasti Umayyah. Manakala tentera-tentera Mongol mewakili kerajaan Mongolia ataupun Imperium Mongolia di bawah Kekaisaran Tulut. Pasal apa dinamakan Kekaisaran Tulut? Dan pasal apa tentera-tentera Mongol waktu nak menyerang Baghdad dipanggil tentera-tentera Ilkhanate Mongol? Baik. Sekarang kalau kita lihat, yang menyebelahi pihak Islam tidak lain dan tidak bukan ialah khalifah yang terakhir, iaitu khalifah yang ke-37 mewakili Daulah Bani Abbasiyah, iaitu Khalifah Al-Mu'tasim, dibantu oleh pegawai ataupun nazirnya Sulaiman Shah. Manakala di sebelah Mongol, dia diwakili oleh 3 komander, 3 panglima perang yang utama, iaitu Hulagu Khan, yang kedua ialah Kit Buqa, dan yang ketiga ialah Baiju. Jadi ada Hulagu Khan, ada Kit Buqa dan ada Baiju. Baik, sebelum kita mengenali lebih lanjut tentang keluarga-keluarga Khan, tentu kita biasa pernah mendengar nama Hulagu Khan. Bahkan lebih jauh banyak lagi nama maharaja-maharaja daripada Imperium Mongol yang dimulakan dengan nama belakangnya Khan. Jadi malam ini terlebih awal, kalau kita nak buat pengenalan dan nak mengetahui dengan lebih lanjut dan detail bagaimana keluarga Imperium Mongol ini bermula, ialah asal usul bangsa Mongol ini
dimulai dengan nenek moyang mereka yang bernama Alanja Khan. Hak asal usul nenek moyang dia, hak paling utama, hak paling asas, nama dia Alanja Khan. Jadi bila Alanja Khan ni berkahwin, melalui isterinya ni dia dapat 2 orang anak, iaitu anak kembar. Jadi Alanja Khan dapat 2 orang anak kembar, satu dinamakan bangsa Mongol dan anak yang kedua melahirkan bangsa Tartar. Jangan kita ingat Mongol tu sama dengan bangsa Tartar. Jadi walhasil daripada 2 anak tadi, satu melahirkan bangsa Mongol, satu lagi menghasilkan bangsa Tartar. Jadi pemimpin yang mewakili bangsa Mongol dinamakan sebagai Ilkhan. Hanilah disebut tentera-tentera Mongol hak serang Baghdad tu sebagai pasukan tentera Ilkhanate Mongol. Jadi kalimah Ilkhanate Mongol tadi diambil daripada kalimah pengasas pertama anak Alanja Khan tadi, nama dia Ilkhan itulah. Manakala yang mewakili bangsa Tartar, nama dia Sanja Khan. Nama dia Sanja Khan. Jadi asalnya 2 beradik. Hak Mongol ni Ilkhan, hak Tartar Sanja Khan. Jadi lama kelamaan bila kedua-dua bangsa ini baik pada Mongol ataupun baik pada Tartar, mereka mula bersaing, mengadu kekuatan di antara 2 asal keturunan daripada Alanja Khan tadi. Lama kelamaan peperangan dan pertempuran tidak dapat dielakkan. Lalu berlakulah pertempuran dan peperangan demi peperangan di antara bangsa Mongol belah Ilkhan dan bangsa Tartar belah Sanja Khan tadi. Buat permulaannya bangsa Tatar mampu menewaskan bangsa Mongol, kalah Ilkhan. Tetapi buat berkurung-kurung lamanya, generasi demi generasi, pewaris demi pewaris, akhirnya kerajaan Mongol berjaya menggulingkan kembali kerajaan Tartar. Tadi Tartar boleh tewaskan Mongol, tapi bila generasi demi generasi, kerajaan Mongol pula berjaya menggulingkan kerajaan Tartar. Jadi antara ketua dan pemimpin paling utama yang menjatuhkan Tartar pada waktu tersebut ialah Yasuge, nama dia. Nama dia ialah Yasuge, anak kepada Ilkhan itulah. Jadi bila Yasuge berjaya menggulingkan Tartar, Yasuge jadi naik pemerintah bangsa Mongol yang pertama. Bila Yasuge naik, lama kelamaan dia berangsur tua dan berangsur lemah. Lalu dia memberi jawatan kepimpinan hak paling atas ni kepada anak dia yang bernama Temujin. Temujin ni otomatik jadi cucu kepada Ilkhan. Jadi dia ni anak kepada siapa tadi? Anak kepada Yasuge dan dia cicit kepada Alanja Khan. Jadi bila naik Temujin ni, dia mula menjarah beberapa kawasan, beberapa daerah dan beberapa wilayah kawasan sekitar dia. Tak cukup hanya dia berperang dengan bangsa Tatar, tapi mereka juga mula menguasai wilayah-wilayah dan daerah sekitar mereka yang menyebabkan nama Temujin ni makin lama makin dikenali, makin lama makin masyhur di kalangan kawasan-kawasan sekitar dia. Jadi sebab dia banyak dah menakluk kawasan-kawasan tertentu, lalu dia diberi dengan gelaran Genghis Khan. Jadi Temujin dengan Genghis Khan tu bukan orang lain tapi merujuk kepada individu yang sama. Hari ini kita tentu pernah dengar nama Genghis Khan tu Temujin lah. Jadi bila Temujin ataupun Genghis Khan ni dia berkahwin. Bila dia berkahwin, dia mendapat beberapa orang anak. Antaranya 3 orang anak lelaki. Anak lelaki pertama Genghis Khan ialah Ogadai. Yang kedua anak dia ialah Tului. Dan yang ketiga ialah Gochi. Jadi ada Ogadai, ada Tului dan ada Gochi. Jadi sebab tadi kita sebut tentera-tentera Ilkhanate Mongol ni dia nak meneruskan imperium kekaisaran kerajaan Tului. Kerajaan Tului itu nama anak Genghis Khan nombor 2 Tului tadi. Tetapi bila Genghis Khan meninggal pada tahun 624 Hijrah. 624 Hijrah Genghis Khan meninggal. Jadi otomatik tahta kekhanan dia tadi, pemerintahan tadi beralih kepada anak yang sulung, anak yang pertama yang nama Ogadai tadi. Jadi Ogadai ganti Genghis Khan. Jadi tak dapat pemerintahan tu kepada Tului maupun kepada anak yang ketiga yang nama Gochi.
Jadi bila Ogadai pula memerintah, dia juga mengalami kematian. Jadi bila dia meninggal pada tahun 644 Hijrah. Tadi dia naik 624 Hijrah, dia meninggal 644. Maksudnya 20 tahun dia memerintah. Jadi anak Ogadai ini nama Guyuk. G-U-Y-U-K. Nama Guyuk. Guyuk pula memerintah. Bila Guyuk memerintah, tak lama mana. Cuma 3 tahun. 647 dia meninggal dunia. Dia naik 644, 647 Guyuk mati. Tetapi sayangnya bila Guyuk mati, dia tak ada pewaris takhta. Dia tak ada isteri dan dia tak ada anak untuk meneruskan kelangsungan sejarah pemerintahan dia. Lalu daripada kerajaan Ogadai inilah dia mula berpindah kepada anak nombor 2 Genghis Khan tadi, iaitu Tuluy, adik-beradik kepada Ogadai tadi. Jadi di bawah ni lah Tuluy ni dia berkahwin. Tuluy pun mesti ada isteri. Jadi isteri Tuluy ni melahirkan 4 orang anak. Anak yang sulung nama apa? Pernah dengar nama apa ni? Akiborek ke tak ingat nama pertama dia ni. Akiborek ni dia hidup tak lama, dia mati masa muda. Yang kedua nama Mongke Khan. Mongke Khan. Yang ketiga Kublai Khan. Yang keempat Hulagu Khan. Jadi 4 orang anak Tuluy tadi, Akiborek, kemudian Mongke Khan, kemudian Kublai Khan, kemudian siapa? Hulagu Khan. Anak nombor 4 ni Hulagu Khan lah yang datang ke Baghdad dan meruntuhkan kerajaan Baghdad. Jadi bila hak pertama Akiborek tu mati muda, otomatik sejarah kekaisaran kerajaan Tuluy tadi jatuh kepada anak yang kedua yang nama Mongke Khan. Jadi anak yang terakhir daripada Guyuk tadi dia meninggal 647 Masihi. Otomatik Mongke Khan naik 648 Masihi. Sampailah 655 Masihi. 656 barulah naik adik dia Kublai Khan sampai 693 Masihi. Jadi bila dia jadi Kaisar Khan ni atas nama Mongke Khan, waktu itulah dia mula buat perancangan. Dia mengarahkan 2 adik bawah dia, iaitu Kublai Khan dan juga Hulagu Khan. Masing-masing ada perancangan yang rapi. Kepada Kublai Khan dia minta bergerak ke arah Cina. Maksudnya Kublai Khan kena serang kerajaan Cina ataupun kena serang wilayah Cina. Tu bahagian Kublai Khan. Manakala bahagian Hulagu diarahkan oleh Mongke Khan tadi supaya menyerang 3 wilayah di bahagian kawasan Timur Tengah ni. Yang pertama ialah Parsi, yang kedua ialah Syam, yang ketiga ialah Baghdad yang merujuk kepada Iraq moden pada waktu tersebut. Jadi besar tugas yang ditanggung oleh Hulagu Khan dan juga Kublai Khan. Jadi waktu Genghis Khan masih hidup dulu pun, hak tok depa tu, dia pernah try nak serang Baghdad tapi tak berjaya. Dia juga pernah nak jarah Cina tapi tak berjaya. Tetapi akhirnya Kublai Khan melalui cucu dia, anak kepada Tuluy tadi, berjaya menewaskan kerajaan Cina. Yang masa tu di sebelah wilayah utara didominasi oleh dinasti Song di bawah Maharaja Jin. Bukan jin, orang manusia jin ni tak, nama dia Jin. Waktu ni lah Kublai Khan munculnya wira perempuan di sebelah Cina tu yang kita buat filem nama Hua Mulan tu. Nak tengok filem animasi kartun Mulan tu. Mulan muncul pada masa Kublai Khan nak serang tu lah. Jadi akhirnya kalah kerajaan Cina, dinasti Song di bawah Maharaja Jin jatuh. Jadi Kublai Khan memerintah Cina. Bagaimana pula dengan nasib adik dia, iaitu Hulagu Khan. Hulagu Khan ni macam ni. Dia lagi awal-awal menerima amanat ni daripada Mongke Khan. Mongke Khan meninggal 656, tapi 656 tahun sebelum tu lagi Mongke Khan suruh dia pergi serang 3 wilayah tadi, Parsi, Syam dan Iraq. Tetapi disebabkan satu benda, iaitu adik-beradik kepada bapak dia tu. Kan adik pada Tuluy tadi ada nama Goci. Mereka kan 3 beradik, Ogadai yang habis keturunan tadi, Tuluy, keturunan Khan ni. Kemudian ada lagi adik bongsu nama Goci.
Jadi hak Goci ni mereka punya anak yang sudah menganut agama Islam, tak sama dengan keluarga-keluarga hak lain. Terutama dua beradik yang nama Barakat dengan Batu. Ada sepupu kepada Holago ni, anak kepada Goci tu Barakat bin Goci bin Genghis Khan. Yang ni dah Islam, Batu pun dah Islam, Batu bin Goci bin Genghis Khan pun dah Islam. Tetapi Batu hak abang ni dia nasihat kepada Holago. Sebab adik aku Barakat tu dia ada hubungan yang baik dengan Khalifah Al-Mu'tasim di Baghdad. Mereka berkawan dengan adik aku, kawan baik dengan Barakat. Jadi aku minta sepanjang aku hidup ni kamu hormat aku, jangan serang lagi kota Baghdad. Kalau kamu nak serang sangat pun tunggu sampai aku mati. Jadi Holago menghormati Batu tadi. Akhirnya Batu meninggal pada tahun 652 Hijrah, 2 tahun kemudian. Jadi hak Mongkir Khan suruh serang tu dari 650, tapi dia batalkan hasrat dia kerana menghormati Batu, sepupu dia walaupun Islam. Jadi bila meninggal Batu 652, barulah dia start pergi ke Parsi. Dia serang Parsi, kalah Parsi. Kemudian dia pergi ke kerajaan Ayubiyah. Syam tu merujuk kerajaan Ayubiyah yang ada di kota Aleppo, kota di Syria sekarang, dengan kota Damsyik. Dan yang terakhir tu baru dia nak pergi ke kawasan Iraq. Jadi benda ni berlaku pada tahun 652, seterusnya 654 berjaya jarah Parsi, 655 berjaya menjarah kota Aleppo dan Damsyik. 656 baru dia nak mula bergerak ke arah kota Baghdad. Jadi setakat ni boleh faham tak? Susu galuh keluarga Imperium keluarga Khan bermula daripada Alanjar Khan sampailah Khan yang terakhir iaitu Holago Khan. Baik, sekarang kita tengok pula belah kerajaan dinasti Abbasiyah. Tadi di awal-awal kita dah sebut bahawa dinasti Abbasiyah ini adalah merupakan dinasti yang kedua selepas dinasti Umayyah. Jadi di dalam dinasti Abbasiyah ni memang mereka mempunyai antara khalifah yang paling ramai, iaitu sejumlah 37 orang khalifah. Bermula daripada Abu Abbas As-Saffah 750 sampai 754, lepas dia keluar Khalifah Al-Mansur, lepas dia ada Khalifah Al-Mahdi, lepas dia ada Khalifah Al-Hadi, lepas dia ada Khalifah hak paling masyhur. Khalifah kelima ni hak paling masyhur zaman kerajaan dinasti Abbasiyah, iaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan sememangnya tak ada kena-mengena dengan pelakon Dharma Harun Ar-Rasyid tu sajalah. Jadi zaman Harun Ar-Rasyid ni dikenali sebagai adanya, wujudnya, munculnya hikayat 1001 malam. Jadi di masa Harun Ar-Rasyid juga munculnya seorang watak pelawak yang selalu kita sebut dengan nama Abu Nawas. Pernah dengar tak cerita-cerita tentang Abu Nawas? Mak pernah dengar Abu Nawas? Takkan tak pernah dengar? Watak lucu, watak pelawak zaman dinasti Sultan ni, Khalifah ataupun Sultan Harun Ar-Rasyid. Jadi Abu Nawas ni nama betul dia ialah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Makrimi. Dia ni lahir pada tahun 747 Masihi, seingat saya bersamaan 145 Hijrah. Jadi dia banyak, bila khalifah ni menghadapi masalah, khalifah ni stres, khalifah ni gelisah, dia minta didatangkan Abu Nawas ni lah. Sebab Abu Nawas ni dia suka cerita benda hak pelik-pelik. Antara contoh, kita bawa salah satu contoh, satu hari tu khalifah kata dia nak renovate masjid Baghdad. Dia kata, Abu Nawas, aku ni nak memperbaharui masjid Baghdad, aku nak renovate masjid Baghdad. Dia kata tak payah renovate, kalau kamu nak buat masjid hak lain. Sebab kalau kita renovate dia tetap macam tu juga, tapi kalau buat hak lain boleh orang lain semayang pula. Sebab hak ni pun asyik penuh saja. Jadi macam mana nak buat? Aku minat tapak tu, kata khalifah. Aku minat tapak yang sedia ada tu. Aku nak buat pun kalau hak baru mesti di situ, sedangkan di situ dah ada masjid Baghdad. Jadi Abu Nawas kata tak apalah kalau lagu tu, kalau hang nak pindah aku boleh tolong pikul masjid Baghdad tu pi alih tempat lain. Hang nakkah kalau aku nak tolong pikul? Betul ke hang boleh pikul? Betul lah.
Bila agak-agak hang nak pikul, esok pun tak apa, buat pengumuman ramai-ramai, minta seluruh orang Baghdad mai tengok aku pikul Masjid Baghdad, pi alih tempat lain. Jadi khalifah tergamam. Biasalah Abu Nawas kan. Jadi esok tu marilah orang Baghdad keluar ramai-ramai nak tengok apa? Nak tengok Abu Nawas ni pikul masjid, nak pi alih ke tempat lain. Last kali bila dia pi duduk depan pintu masjid, dia kata apa? Sebab semalam ni aku banyak gunakan tenaga, jadi aku sakit pinggang. Bila aku sakit pinggang, boleh tak orang-orang di kota Baghdad ni ramai-ramai tolong angkat dulu masjid ni, letak atas belakang aku sebab aku ni tak boleh tunduk. Jadi minta tolong angkat dulu, lepas tu baru letak atas belakang aku, baru aku boleh alih. Nampak tak dia punya tune tu? Padahal dia tak boleh nak angkat pun, tapi dia buat pura-pura dia sakit pinggang, nak suruh orang lain dulu angkat, kemudian letak atas belakang dia, baru dia pindah. Padahal dia sendiri pun memang tak boleh angkat pun. Tetapi dengar begitu, hilang stres Khalifah Harun Ar-Rasyid. Memang banyak cerita pasal Abu Nawas ni. Seterusnya timbul Khalifah Al-Amin. Lepas Khalifah Al-Amin ada Khalifah Al-Ma'mun. Lepas Khalifah Al-Ma'mun ada Khalifah Mu'tasim. Lepas Khalifah Mu'tasim ada Khalifah Al-Wasiq. Lepas Khalifah Al-Wasiq ada Khalifah Mutawakkil. Panjang 37 sampailah kelima yang terakhir, Khalifah Mustanid, Khalifah An-Nasir, Khalifah Az-Zahir, Khalifah Al-Muntasir, dan yang terakhir Khalifah Al-Mu'tasim. Zaman Mu'tasim inilah pada tahun 1258 Masihi, kota Baghdad jatuh di tangan tentera-tentera Ilkhanate Mongol. Baik, sebenarnya nama betul Khalifah Al-Mu'tasim ini ialah Abdullah bin Al-Muntasir. Nama dia Abdullah, tapi gelaran dia ialah Abu Ahmad. Dia ni bukannya anak daripada perempuan bangsawan, tapi bapa dia khalifah sebelum tu Al-Muntasir. Cuma kan biasa zaman dulu dia ada wanita-wanita yang kalau bahasa kasar dia panggil gundik kan, perempuan-perempuan istana. Jadi dia ni lahir daripada mantan seorang perempuan yang bernama Hajar. Jadi mak kepada Khalifah Al-Mu'tasim tu Hajar, dan bapa dia sememangnya Khalifah Al-Muntasir. Baik, habis dah dua keturunan. Kita dah kenal keturunan penyerang dan kita dah kenal keturunan yang diserang. Yang jadi masalah sekarang, berapakah jumlah tentera-tentera Islam Daulah Abbasiyah dan berapakah jumlah kekuatan tentera-tentera Ilkhanate Mongol. Tentera Islam dikatakan cuma 50,000 tentera yang berada di dalam kota Baghdad pada waktu tersebut. Seolah-olah gambaran ni membayangkan khalifah sememangnya tidak bersedia untuk menghadapi peperangan ni. Bahkan tidak diberitahu lebih awal bahawa kerajaan Ilkhanate Mongol ni nak serang kerajaan Baghdad. Dan yang kedua ialah dia tidak mempersiapkan tentera-tenteranya di bahagian luar kota Baghdad. Begitu juga dia tidak memperkukuhkan tembok-tembok kota Baghdad. Sebab apa? Sebabnya begini. Khalifah Al-Mu'tasim ni, dia ni lebih tua 4 tahun daripada Holagu. Khalifah Mu'tasim lahir 1213 Masihi, manakala Holagu lahir 1217 Masihi. Jadi 4 tahun lebih tua dari Holagu. Bila dia ni naik takhta, bapa dia Al-Muntasir tadi meninggal, dia naik takhta pada tahun 1242 Masihi. Bila dia naik jadi khalifah, 2 tahun kemudian dia lantik seorang wazir, 1244. Wazir ni nama Muayyidin Al-Qami Ar-Rafidi. Cuba tengok laqab belakang Al-Qami tu. Muayyidin Al-Qami Ar-Rafidi. Nampak tak merujuk kepada siapa? Ar-Rafidi ni merujuk kepada Rafidah. Maksudnya dia menganut fahaman Syiah Isna Asyariyah, Syiah Imam 12, ataupun nama lain dia Syiah Imamiyah, ataupun nama lain dia Syiah Rafidah. Jadi bila dia orang Syiah, sebenarnya mereka ni ada komplot yang cukup lama untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Sejak zaman Sayyidina Umar menghancurkan kerajaan Parsi dulu, memang orang-orang Parsi ini disemak dengan dendam kesumak yang cukup lama. Mereka beria-ia benar dan menginginkan sesebuah kerajaan Islam tu jatuh. Lalu peluang ni diambil oleh Muayyidin dengan seorang lagi kawan dia, memang masyhur dalam sejarah, dikenali dengan nama Nasiruddin
At-Tusi. Ini dua orang yang jadi wazir. Inilah berlaku pembelotan dan pengkhianatan terhadap kota Baghdad. Jadi sebelum ni Khalifah Muntasir ni tahu dah ada ura-ura bahawa pasukan Mongol daripada Mongol ni cukup bahaya. Dan dia telah menyediakan hampir antara 100 hingga 120 ribu tentera patut kawal kota Baghdad. Jumlah yang besar 100 hingga 120 ribu. Tetapi bila Muayyidin Al-Qami Rafidi dia jadi wazir, dia pergi buang segala nama tentera-tentera tadi, ada yang tidak dibayar gaji. Jadi seolah-olah dia cuba mengurangkan position ataupun mengurangkan kita kata bilangan tentera-tentera tadi, hanya yang tinggal waktu Mongol serang daripada 100 ataupun 120 cuma 50 ribu. Hak dalam, hak luar kota langsung tak ada seorang pun. Jadi khalifah tak sedar perkara ni berlaku. Ni antara penyebab utama kerajaan kota Baghdad memang kalah teruk di tangan Ilkhanate Mongol. Masa tu ada 50, Mongol mari 120. Maksudnya dengan nisbah 1 lawan 2,5 lah. Maksudnya kalau kita lah ni seorang, ada 2 orang, belah seorang lagi. 2,5 orang hak terpaksa berdepan. Jadi yang meninggal, yang rugi, kerugian belah tentera Mongol daripada 120 ribu, 1,000 saja yang mati. Maksudnya mereka masih berbaki 119 ribu. Tetapi tentera Islam hak 50 ribu, seorang pun tak tinggal. Semua mati, termasuk khalifah pun mati dibunuh. Bahkan di luar kota disebut 2 riwayat. Satu riwayat 400 ribu hingga 1 juta nyawa terkorban. Riwayat yang kedua kata 200 hingga 800 ribu nyawa terkorban, rakyat awam, rakyat biasa. Jadi memang mereka pukul sungguh-sungguh. Memang mereka jarah sungguh-sungguh, sebab Hulagu duk simpan dendam lama Datuk dia Genghis Khan yang pernah serang Baghdad dulu tapi tak kesampaian. Begitu juga dia pernah serang Cina tapi tak berjaya. Lalu kedua-dua impian Tok dia Genghis Khan dulu dilunaskan oleh abang dia Kublai Khan di Cina, dan dia di kawasan 3 tadi, iaitu Parsi, Syam dan Iraq. Jadi bila kita tengok sebelum mereka nak masuk ni, kita tengok rentetan-rentetan awal sebelum mereka sampai di depan kota Baghdad. Sebelum mereka sampai di depan kota Baghdad, mereka terpaksa melalui sekarang apa yang dikatakan wilayah negara Kanlah ni ada Iraq. Kalau dia tu Mongol belah kawasan Cina, dia nak marilah ni, nak lalu ke Iraq, dia ada negara lain, iaitu negara kalau Iran tak ada lah zaman dulu tu Iran, tapi lah ni dia kena lalu negara Iran. Inilah disebut wilayah-wilayah Khawarizmi, wilayah-wilayah Lurs, wilayah-wilayah Bukhara, wilayah-wilayah Khurasan. Kita semua kenal nama wilayah tu kan, Khurasan, Bukhara, Lus dan Khawarizmi. Memang dia di bawah taklukan Khalifah Daulah Abbasiyah dulu, tapi lah ni semua negara tu di bawah negara Iran. Jadi bila Iraq di sini, Iran di sini dan Mongol belah ni, memang mereka akan lalu daerah-daerah tadi yang menjadi penampan paling awal, protektor paling awal kepada kerajaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Sebelum tu kita kenal dulu keadaan permukaan bumi Mongol. Mongol ni kebanyakan penduduk dia tinggal di perbatasan dan pergunungan Mongolia. Belah utara depa ada kerajaan Siberia. Belah bawah selatan dia kerajaan Cina. Belah timur dia ada kerajaan Manchuria. Manchu ni sebahagian daripada kerajaan Cina lama. Di sebelah barat dia ada kerajaan Turkistan. Jadi Siberia utara, Cina di selatan, Manchuria di timur, Turkistan di sebelah barat. Jadi kebanyakan mereka ni menghuni kawasan mana? Padang rumput step kita panggilkan. Sebab mereka ni kaum-kaum nomad. Kaum nomad ni maksudnya kaum yang suka berpindah randah. Mereka tak ada satu kawasan yang dianggap sebagai pemilikan atau pemastautinan tetap. Jadi contoh bila mereka dah jarah satu-satu kawasan, mereka akan meninggalkan seorang wali ataupun pemimpin di situ. Jadi bila dah pemimpin ada, mereka bergerak ke tempat lain. Mereka hidup secara nomad, pi jarah tempat lain, mereka lantik pemimpin, pi mereka meninggalkan satu wilayah demi satu wilayah, tapi ada orang tolong jaga. Baik, bila kita lihat di situ, secara umum mereka banyak mendiami kawasan padang rumput step.
Padang rumput stek yang paling besar ni dia berada di antara dua gunung utama di Mongol. Pertama disebut sebagai Gunung Ural, U-R-A-L. Yang kedua ni Gunung Altai. Gunung Ural dengan Gunung Altai ni inilah padang rumput stek yang paling luas yang banyak dihuni oleh orang-orang Mongol dan juga orang-orang Tartar. Dia juga disebut sebagai kawasan Siberia Selatan ataupun kawasan Tibet Utara ataupun kawasan Turkistan Timur. Tu kawasan yang paling banyak. Begitu juga mereka banyak menghuni hutan-hutan di Siberia dan Mongol berdekatan dengan Danau Baikal. Ataupun hari ini orang selalu sebut Tasik Baikal. Pernah dengar Tasik Baikal? Tak pernah dengar, tak apa. Baik, itulah kawasan mereka. Jadi bila mereka datang dari arah sana, jadi mereka terpaksa melalui kerajaan-kerajaan yang besar. Seperti Lurs, seperti Khawarizmi Shah, seperti kita kata Bukhara, seperti Khurasan. Jadi bila pasukan mereka besar dan serangan mereka ni adalah serangan yang dianggap sebagai istilah peperangan dia panggil ambush. Ambush ni tahu tak? Serang hendak dia panggil. Jadi serang hendak ni musuh tak tahu. Jadi tanpa persediaan, kota Lurs jatuh dengan mudah. Kota Khawarizmi Shah jatuh dengan mudah. Kota Bukhara jatuh dengan mudah. Dan kota Khurasan jatuh dengan mudah. Tetapi mereka terpaksa berdepan lagi dengan tentera-tentera kerajaan Hashashin. Hashashin ni, dia adalah kerajaan-kerajaan Islam. Dia ni berbeza sedikit dengan kerajaan Baghdad di Mongol. Seolah-olah mereka ni satu kerajaan yang berasingan. Tentera-tentera kerajaan Hashashin ini berpusat di pergunungan Alamut. Jadi pemimpin mereka pada waktu tersebut ialah Imam Alauddin Muhammad. Imam Alauddin Muhammad yang lahir pada tahun 1221, dia mangkat 1255 Masihi. Jadi sebelum geng-geng tu sampai dekat pergunungan Alamut ni, Imam Alauddin Muhammad dah hantar prajurit-prajurit special dia, prajurit-prajurit elit dia nak pi bunuh dua orang. Hak utama, yang pertama nak bunuh Mongke, yang kedua nak bunuh Kitbuka. Mongke pun nak bunuh, Kitbuka pun nak bunuh, tapi tak ada pula arahan suruh bunuh Holago. Sebab yang jadi ketua tu bukan Holago. Yang jadi ketua abang kepada Holago tadi, Mongke Khan. Hak suruh Kublai belah sana, Holago belah sini. Satu lagi Kitbuka. Sebab apa? Begini, Kitbuka tu siapa? Kitbuka tu bukan orang Mongol. Kitbuka tu orang Kristian. Sebenarnya yang seram Baghdad ni 3 penjuru. Orang Mongol sendiri, orang 4 penjuru. Mongol, Kristian, Syiah dan Cina. Hak Mongol tu Holago Khan. Hak Kitbuka macam ni. Kitbuka ni bapak mereka dulu Tului. Bapak mereka Tului dulu kahwin isteri orang Kristian. Tului itu Mongol, isteri Kristian. Holago Khan pun Mongol, tapi isteri dia Kristian. Tapi isteri Holago Khan yang Kristian ni punya kawan baik, seorang komander perang belah agama Kristian, iaitu Kitbuka. Jadi Kitbuka tolong Mongol. Sebab apa? Mongol nak jatuhkan kerajaan Baghdad Islam, orang Kristian pun sememangnya sinonim nak jatuhkan Islam. Jadi ambil peluang. Lepas tu hak nak jadi pengkhianat dan pembelok dalaman dah ada 2 orang tadi. Muayyidin Al-Qami Rafidi dengan Nasiruddin At-Tusi untuk melemahkan pertahanan dalaman. Satu lagi ialah pendekar ataupun komander Cina yang disebut Gowa Khan. Gowa Khan ni yang boleh tembus 5 Februari, 5 hari sebelum menyerah kalah tu dia boleh tembus benteng kota Baghdad. Sebab Kublai Khan hantar, bila Maharaja Jin kalah dinasti Song tadi, dia hantar komander perang dia yang nama Gowa Khan untuk bantu adik dia Holago Khan di Baghdad tu. Jadi 4 penjuru. 4 penjuru ni dengan jumlah berapa tadi? 120,000 nak lawan 50. Jadi bila di Khurasan tu, Holago Khan hantar surat. Holago Khan hantar surat kepada khalifah supaya khalifah menyerah kalah. Jadi bila khalifah menyerah kalah, tidak akan berlaku pembunuhan dan pembantaian etnik. Tapi khalifah terima tak? Khalifah tak menerima dengan mudah, lebih-lebih lagi nak menyerahkan kota Baghdad yang diwarisi turun-temurun. Bayangkan antara khalifah yang paling banyak dalam sejarah daulah, 37 khalifah. Takkan senang-senang nak menyerah kalah, nak serah pula. Kalau orang Islam juga okey lagi. Tapi kerajaan Mongolia kafir. Jadi bila ni ditolak, naik marah, naik syih lah Holago Khan.
Sebab permintaan dia untuk khalifah menyerah ditolak. Tetapi sebelum tu Munkir Khan bagi nasihat. Dia kata kalaulah kita dapat tawan khalifah, jangan sesekali mengapa-ngapakan khalifah. Lembut sikit cara Munkir Khan abang dia tu. Tetapi Hulagu Khan memang simpan dendam nak marah sebab khalifah tak mau tunduk kepada Kekaisaran Tulut Ilkhanate Mongolia tadi. Lepas itulah mereka mula menghantar tentera sedikit demi sedikit, yang akhirnya pada 26 hari bulan Januari 1258 tibalah pasukan tersebut di luar kota Baghdad. Ingat 26 Januari. Tarikh pengepungan sebenar 29. 3 hari sebelum tarikh bermula invention dan pengepungan, mereka dah ada di luar. Tapi jumlah bukan 120,000 lagi. Tak sampai lagi hak Gawakan, tak sampai lagi hak kita buka. Jadi bila duduk di situ, mereka buat manuver penjepit. Tahu manuver penjepit? Tak faham macam ni. Istilah, bila kita nak kepung satu-satu tempat, lebih-lebih lagi nak kepung satu kota yang besar. Teknik pengepungan cukup banyak dalam siri peperangan. Ada orang kepung satu tempat tu, dia buat lingkungan, betul? Kan kita nak lingkung ni, macam nak lingkung gelas ni, ada orang lingkung, dia buat bentuk tentera dia bulat lingkung. Ada orang buat bentuk 4 segi. Tetapi manuver penjempit ni dia buat macam bentuk diamond. Bentuk diamond maksudnya lagu tu dia kepung. Faham? Jadi setengah orang buat bulat, setengah orang buat 4 segi tepat. Ni dia buat manuver penjepit, dia panggil bentuk diamond. Sebab nanti dia akan masuk cara diamond. Kalau orang bulat ni dia masuk bulat lagu tu. Kalau orang 4 segi dia masuk lagu tu, masuk lagu ni. Tapi hak ni lebih mencengkam. Begitu juga dengan teknik hak masa perang Qadisiyah. Masa tentera-tentera Islam mengalahkan Parsi dulu. Memang tentera-tentera Rostom milik Parsi lebih ramai dari tentera Islam. 120 lawan 40,000. Tapi hakikatnya mereka guna sistem apa yang Khalid Al-Walid ajar? Sistem deruan ombak. Sistem deruan ombak macam kita tengok peminat-peminat fanatik bola sepak EPL no, di Inggeris, bila mereka bersorak, mereka bangun turun, mereka bangun turun. Pernah tengok tak? Mereka bersorakkan seorang bangun, seorang turun, dia jadi macam bentuk ombak. Tapi tentera Islam pun buat demikian. Jadi mereka bergerak tu macam ombak. Walaupun jumlah sikit, tapi bila buat gerakan tersebut, orang nampak ramai. Bentuk tu nampak ramai, jadi menyebabkan takut di sebelah pihak Rustum Syria. Tu saya nak cakap beberapa contoh teknik dan kaedah seni peperangan. Baik, kembali kepada ni tadi. Bila dia buat manuver penjepit, akhirnya mereka duduk di antara kedua-dua sungai Tigris. Sebab kota Baghdad ni berdekatan dengan sungai Tigris. Mereka kepung sebelah barat, mereka kepung sebelah timur. Hak mula-mula serang ialah mereka kepung belah mana? Mereka kepung belah barat. Jadi bila kepung belah barat, keluarlah daripada pintu tu beberapa orang tentera khalifah. Akhirnya serangan pertama berjaya ditangkis oleh Daulah Bani Abbasiyah. Memang kalah pada gerakan pertama, manuver penjempit tak berjaya. Memang benang tentera khalifah. Tetapi bila mereka buat perangkap, macam ni, bila mereka nak dekati benteng kota tadi tentera keluar daripada kota, perang, kalah tentera Hulagu. Yang ni mereka try masuk, bila buka salah satu pintu tu, mereka keluar, mereka berundur. Bila berundur, kawan ni masuk, peluang diambil oleh Baiju, seorang lagi tentera terhebat, masuk kok pintu. Dia bawa tentera dia, dah buka pintu tadi, masuk pintu kecil tu, masuk hak tu, kepung lah jadinya. Bila masuk kawasan tu, tertinggal hak tengah ni. Tak dan masuk balik, memang lingkup habis. Bila lingkup habis, pintu pun dah terbuka, memang kena buka lah. Baiju dah masuk ke dalam dah. Jadi masuk tu kena lah. Masuk tu kena. Bermula bila? Bermula 29 Januari sampai 10 Februari. Cukup genap 13 hari kota Baghdad jatuh. 13 hari ni bagi sebuah kerajaan besar memang kalah mudah lah. Kerajaan besar ni kurang-kurang 2-3 bulan baru boleh kalah. Tapi 13 hari saja, 29 Januari sampai 10 Februari kalah. Yang betul kalah 5 Februari lagi. Bila angkatan hak besar tu mula sampai. Hak besar tu mula sampai. Gawakan sampai, pasukan Kitbuqa sampai, pasukan Syiah sebahagiannya sampai. Mereka buat perelat. Perelat ni bahasa perang saja. Perelat ni dia macam kemah-kemah tentera, dia buat parit depan tu. Dia gali parit pula.
Tujuan apa? Takut bila tentera-tentera ada yang keluar, orang-orang awam ada yang keluar nak melarikan diri, tak boleh lari dah lah. Sebab bina parit dah. Kalau berjaya lepas parit pun dah ada paralite depa, kemah-kemah depa dah. Tunggu kalau lepas berenang pun, geng kita dah duduk belah ni. Faham tak? Itu teknik dia. Kemudian mereka menyediakan katapel. Tahu katapel? Katapel ni itulah macam tangan tu letak batu tekan zoom hantar tu. Batu-batu besar tujuan nak bagi runtuh tembok dan kota Baghdad. Itu dipanggil katapel. Lalu lepas itulah 5 Februari sebelum kekalahan sebenar 10 Februari, Gowah Khan, tentera dan jeneral Cina hak Kublai Khan hantar dari Maharaja Sind dinasti Song tu mula memecahkan tembok-tembok. Dah duk katapel hancur, memang masuklah. Masuk hak tu memang kalah lah. Habis 50,000 tentera Islam. Tapi khalifah tak tertawan lagi. Jadi duk tunggu 5 hari, duk berunding. Hulagu Khan masih berlembut, minta khalifah menyerah. Tentera kamu dah ramai mati, rakyat kamu pun aku akan bantai. Jadi khalifah kata, kalau aku menyerah pun, adakah kamu sanggup berhenti dari membantai rakyat aku? Ya, aku sanggup. Padahal bohong saja. Khalifah menyerah pun memang akan mati juga. Jadi khalifah pun tak mau menyerah lah. Bila tak mau menyerah, berlanjutan 5 hari, sampai hari ke-10 tu khalifah kena tangkap. Al-Mu'tasim kena tangkap. Bila Al-Mu'tasim kena tangkap, jadi semua sebelum Al-Mu'tasim dibunuh, dia bunuh sorang-sorang anak-anak lelaki Mu'tasim depan mata dia. Ada yang dipenggal, ada yang dirobek perut, mati seorang demi seorang, cuma dia tinggal seorang saja hak lelaki. Dia minta dengan khalifah, aku minta keizinan daripada kamu, kamu nak benar atau tidak, hak yang bongsu ni aku tak mau bunuh, tapi aku akan bawa balik sekali dengan aku ke Mongol, jadi orang Mongol. Memang dia bawa balik dan anak yang bongsu tu kahwin dengan wanita Mongolia yang jauh terpisah dengan sistem organisasi Islam. Memang jadi Mongol terus dah tu. Memang dia ambil seorang. Jadi bila dapat khalifah, dia bawa khalifah ke jalanan. Tengok rakyat dia dibantai. Rakyat dia dicekik, rakyat dia dibunuh, rakyat dia ditikam, rakyat dia disembelih, rakyat. Nak suruh khalifah tengok. Tadi orang suruh menyerah, hang tak mau menyerah, sekarang hang rasa. Jadi akhir sekalipun khalifah dia pun nak buat macam mana? Sebab orang-orang Mongol cukup beramal dengan satu agama disebut agama Tengri. Agama Tengri ini dipanggil Kudus si Langit Biru. Maksudnya dia percaya kepada satu alam kuasa hak paling tinggi duk atas. Macam kita lah hak jenis tak mampu nak hurai lagu mana. Tapi dia percaya kepada satu zat, satu kuasa yang paling tinggi. Jadi dalam masa yang sama, mereka ni tak semayang, tak menyembah kepada Tengri tadi, tapi menyembah arwah ataupun roh-roh yang jahat. Pasal apa tak sembah roh yang baik? Sebab roh jahat ni yang selalu bawa bala, roh jahat ni selalu bawa penyakit. Dan kemudian mereka menyembah roh-roh tadi semata-mata bukan nak sembah sangat, tapi nak suruh roh jahat ni jangan ganggu keluarga kami, jangan bagi penyakit, jangan kacau kami. Macam kita orang tua-tua dulu duk buat apa? Pi baling kerbau, pi baling lembu di laut tu. Nah, sini tak berlaku kan lagu tu? Kan nak jadi santapan kepada hantu laut dulu, tak mau bagi laut bergelora. Sini pernah berlaku tak bang? Abang awal lama. Ke tak ada lagi? Ke abang ada tu tak ada dah benda tu? Jenis anjak-anjak apa. Tapi kami kat Kelantan dulu lebih hebat. Pi ambil lembu seekor baling terus. Kerbau baling terus seolah nak suruh hantu air makan. Konon-kononnya laut tu tak jadi bergelora, senang orang nak cari makan. Padahal lagu tu juga laut pun tak. Hak mampusnya lembu saja, kerbau sajalah mati. Baik. Bila mereka percaya kepada Tengri, bila nak bunuh ni, mereka ada dua benda hak duk berselisih. Pertama ialah, jangan sekali-kali kata kalau kita bunuh khalifah, hak pegangan belah kita dan kita ambil kira juga. Mungkin kata, bagi nasihat, kita ambil kira pegangan belah orang Islam. Orang Islam kalau tahu khalifah dia mati dibunuh dan setiap titik darah dia tumpah ke bumi, mereka punya dendam yang amat panjang dan kita akan jadi teruk masa depan. Kita nak bunuh, tapi bagaimana cara kita nak bunuh? Nak bagi darah khalifah dia ni tak tertumpah atas tanah. Satu, kita ambil kira bab orang Baghdad dan orang Islam. Dia tak boleh khalifah dia kena bunuh, memang dia akan serang balik. Yang kedua, hak belah kita ni memang Tuhan akan murka. Tuhan Tengri tadi. Tengri akan murka, Tengri akan marah. Kalau kita bunuh seorang penguasa, seorang khalifah, seorang pemerintah. Dia jadi kita panggil apa? Pantang.
Kalau nak bunuh pun bunuh rakyat, raja ni tawan atau dipenjara biar dia mati sendiri. Tapi pantang kita ni bila dapat ketua dia, kita bunuh, tumpah darah dia atas bumi, Tuhan kita marah. Dia tahu juga tu. Tapi bila tahu tu nak buat macam mana? Fikir punya fikir, tak mau bagi tumpah darah khalifah atas bumi, kita gulung khalifah dalam kapet. Dia cari kapet hak besar dalam istana, dia gulung khalifah dalam tu, last kali dia ikat kapet tu, seorang demi seorang tentera dia naik kuda, injak-injak atas kapet tu. Jadi khalifah duk tergulung dalam kapet, mari seorang kuda, injak-injak-injak pi. Mari hak lain injak-injak pi, akhirnya khalifah mati terbunuh dalam kapet, gulungan kapet tadi. Jadi walaupun keluar darah dari mulut ke, dari anggota fizikal yang lain pun, darah tu tumpah tak? Darah tu tak tumpah lah, kena kat kapet tu sajalah. Jadi boleh menyebabkan Tuhan Tenggeri tak marah kat kita. Padahal Tuhan Tenggeri marah juga kan. Tapi itulah hakikatnya kepercayaan. Selain tu kalau hari ni mereka guna agama ni dengan agama syaman. Syaman ni pun kalau bahasa Inggeris tu merujuk kepada tuk-tuk dukun, tuk-tuk bomoh juga. Dia panggil syamanisme. Orang Mongol ni banyak lagi. Dia percaya macam ni, syamanisme ni. Dia percaya kepada roh di luar, hak tak nampak tu boleh merasuk dalam tubuh ketua-ketua mereka. Bila masuk dalam tubuh ketua mereka ni boleh mengajak sesuatu yang mereka katakan sebagai ibadah dan amalan. Jadi bila dia duk baca mentera dia, masuk benda tu, kawan tu pula jadi mengajak. Kalau lagu ni, buat lagu ni. Macam ustaz dia duk mengajak lah. Jadi dia ambil amalan-amalan hak benda tu merasuk tu. Kadang-kadang dia guna untuk berubat. Ada orang sakit, ada orang deman, ada orang cerit-berit. Dia puja-puja masuk barang tu katalah, kalau sakit ni buat lagu ni, sakit ni obat lagu ni. Dia tahu benda lagu tu disebut agama syamanisme. Baik. Bila dah kalah, itulah akhirnya berlaku kepada kerajaan Baghdad. Oh, saya pun tak boleh ramah ni sakit. Nak lagi ke? Ke nak sembahyang isyak dah bang? Boleh lagi? Okey. Sikit lagi. Sebab saya nak balik dah sat lagi. Sat lagi lepas sembahyang isyak nak balik Kelantan terus dah. Ni kelah ni. Okey. Kita dah nampak jalur-jalur sebenar kenapa berlaku demikian. Jadi kita ambil iktibar apakah sebenar hasil daripada kejatuhan ni. Yang pertama ialah berlakunya kerugian dari sudut ilmiah. Sebab di Baghdad pada waktu tersebut adanya sebuah perpustakaan negara, perpustakaan khalifah yang dipanggil Baitul Hikmah. Dalam tu banyak monumen-monumen, dalam tu banyak dokumen-dokumen, buku-buku, kitab-kitab karyawan Islam daripada pelbagai cabang ilmu. Daripada kedoktoran, daripada pembedahan sampai astronomi, astrologi dan sebagainya. Tetapi semua kitab dan hasil karya ulama dan filosof Islam tu dah habis semua. Mereka tak bakat, tapi mereka buat macam mana? Mereka baling satu demi satu di dalam sungai Tigris. Sebab itulah orang hak masih hidup dan sempat hidup waktu tu memang nampak air sungai Tigris hak biru tu jadi apa? Jadi hitam pekat. Hitam pekat sebab apa? Bila kitab tu masuk dalam tu, air duk serak pada kertas tu boleh mengeluarkan dakwah-dakwah dan tinta kitab. Maksudnya jadi hitam tu dakwah-dakwah daripada kitab mengalir keluar. Satu lagi sebelah aliran lagi dia jadi lautan darah. Sebab dibunuh baling dalam tu, dibunuh baling dalam tu, dibunuh baling dalam tu. Bayangkan antara 400,000 hingga 1 juta orang darah yang mengalir, sungai pun boleh jadi merah. Nak cakap banyak tak banyak kitab dengan orang, bila mereka baling kitab dengan orang tu, kuda mereka nak menyeberang sungai Tigris, nak masuk kota tak perlu buat jambatan. Maksudnya dengan kitab hak dibaling, dengan orang dibaling, kuda tu naik tu tak tenggelam. Boleh bayang banyak dia tak? Banyaknya orang, banyaknya kitab, kuda menyeberang tu atas orang dengan kitab tak tenggelam. Maksudnya hasil karya kita memang jenuh. Tapi yang sayangnya ulama-ulama yang hidup pada waktu tersebut kena mati. Filosof-filosof iaitu ahli falsafah Islam kena mati. Jurutera-jurutera terbaik kena mati. Engineer-engineer terbaik kena mati. Termasuklah pemimpin iaitu Khalifah Mu'tasim pun kena mati. Jadi kerugian satu hal. Yang kedua ialah selain daripada perpustakaan, mereka roboh dan hancurkan, mereka bakar semua masjid-masjid yang ada
di kota Baghdad. Masjid kena, pusat-pusat rawatan kena, hospital kena. Gedung-gedung yang hebat, gedung-gedung yang dijaga sejak warisan khalifah-khalifah terdahulu pun habis semua diratah. Seolah-olah kalau kereta accident ni total loss, kita panggil total loss kan. Memang tak ada harapan nak diselamatkan. Begitu juga dengan kota Baghdad, kalau nisbah kereta accident memang total loss, habis. Kemudian nak bangkit balik, nak naik balik tu memang akan mengambil masa yang cukup lama, cukup panjang. Adakah tak ada kerajaan Islam yang wujud pada waktu tersebut? Ada. Kerajaan Andalusia ada di sebelah barat kan, tapi Andalusia pun memang nak tinggal Granada saja dah waktu tu. Andalusia pun luas waktu tu. Tetapi sebab semua dah diserang oleh kerajaan-kerajaan Katolik Utara, terutama pimpinan Raja Ferdinand II dari kerajaan Aragon dengan isteri dia Ratu Isabella dari kerajaan Kastil. Habis dah dia serang, tinggal Granada sebiji saja. Lepas tu di sebelah hak dekat tadilah hak Aleppo dengan Damsyik, kerajaan dinasti Ayubiyah pun memang dah suam-suam kuku, hidup segan mati tak mau. Memang ranak dah, memang kalah dah di tangan Hulagu Khan. Jadi siapa lagi yang boleh bantu, yang boleh tolong? Sedangkan hak tadi Hashashin tu kita berhenti sekerat kan. Hashashin Alamut, Imam Alauddin Muhammad hak hantar prajurit elit nak bunuh, kita buka dengan Monkhir, dah kalah, meninggal, mati. Diambil oleh anak saudara dia Imam Ruknuddin Qursyah yang lahir pada tahun 1225, mangkat 1256, pun berakhir dah kerajaan Hashashin di Alamut. Jadi tak ada halangan dah waktu tersebut untuk mereka menghancurkan kota Baghdad. Dah Luz kalah, Khawarizm kalah, Bukhara kalah, Khurasan kalah, geng-geng Hashashin di pergunungan Alamut dah kalah, kerajaan Ayubiyah dah nak jatuh, kerajaan Andalusia pun tinggal Granada. Siapa lagi nak tolong? Tak ada dah. Jadi kita perlu ingat, ada hak Islam tadi siapa? Barakat bin Goci dengan Batu bin Goci. Hanilah meneruskan kerja-kerja dia, pengislaman saudara-saudara hak lain. Kemudian bila mereka dapat 1258, mereka nak try kerajaan demi kerajaan yang lain. Akhirnya pada tahun 1260 Mongol kalah di tangan kerajaan Mamalik. Kerajaan Mamalik di Mesir. 2 tahun kemudian, 1258 dapat kota Baghdad, 1260 mereka kalah dengan kerajaan Mamalik. Tapi ingat, walaupun Hulagu Khan demikian, dia ada 2 orang anak. Anak pertama dia nama Abaqah ataupun disebut Al-Buqa Khan. Hak inilah pengganti dia. Tetapi anak dia yang nombor 2, Takoda ni dia serah pada murabbi Islam. Dia tak mau anak ni jadi kafir, dia nak suruh anak ni jadi Islam. Bagus juga Hulagu Khan ni. Jadi anak dia nombor 2 Takoda, Abaqah tu ganti dia. Takoda ni dia bagi kepada murabbi Islam, biar anak aku ni jadi Muslim, biar jadi orang yang baik. Sebab tu dia kalah di tangan Mamalik, dia nak berbaik-baik dengan Sultan Mamalik, Al-Mansur bin Qalawun. Dia kalah macam ni, Mongol ni. Sultan Mansur ni dia tengok taktik taktik orang Mongol ni, sebab dia selalu menang ialah bila pasukan lawan hak berlawan dengan dia tu selalu sering bertahan dalam kota. Macam Baghdad, dia serang, Baghdad bertahan, memang menang dia. Begitu juga di China, bila Kublai Khan lawan China, orang-orang dinasti Song bahagian utara bertahan di sebalik tembok besar China. Mereka bukan keluar di tempat yang terbuka berlawan. Jadi mereka duk perhati, teknik-teknik ni memang sering dimenang Mongol sebab mereka serang orang. Jadi bila dia nak serang Mamalik, kita kena tunggu di luar kota kita. Kaedah dia cukup mudah, ni kampung kita, ni kawasan kita, ni wilayah kita, ni daerah kita. Hak mana ada lubang besar kita tahu, hak mana ada perangkap kita tahu, mana semak kita tahu, mana lorong kita tahu. Jadi kita tinggalkan kota, tinggal separuh tentera, kita keluar tunggu depan dia lebih awal. Jadi bila kena hak tu memang teruklah Mongol kena. Kalah terus. Bila kalah teruslah mereka mula ada yang lari ke India. Hak lari ke India inilah yang banyak masuk Islam. Lalu tertubuhlah kerajaan Aurangzeb. Pernah dengar kerajaan Aurangzeb? Tak pernah dengar?
Hak ni lah yang jadi khan-khan di India tu, mungkin Salman Khan, Shah Rukh Khan apa tu, keluarga-keluarga khan lah tu. Jadi hak nak jadi khan ada tu, alhamdulillah mereka jadi Islam. Begitu juga penyebaran Islam oleh Barakat bin Gochi bin Genghis Khan dengan Batu bin Gochi bin Genghis Khan. Anak beranak dia yang ketiga tadi. Adik-beradik Ogadai dengan adik-beradik Tului. Jadi begitulah. Memang zaman dia pun dia hantar Nusantara. Dia hantar wakil dia di Nusantara ni, belah kita, tapi kawasan Indon lah sekarang tu. Daerah tu dia hantar suruh menyerah, bayar ufti tiap-tiap tahun kepada Mongol. Last kali dia ingat orang Nusantara ni teruk sangat ke? Last kali dia punya duta kenapa? Kena potong hidung. Orang Nusantara kerak hidung, hantar dia balik semula ke Mongol. Ingat ke nak tunggu serang? Kawan ni tak bersedia dah geng Nusantara, tapi tak main-main pun. Kenapa tak main? Sebab sebelum tu dia nak serang di apa tadi? Di Mamalik, dia ingat dia menang, tapi dia kalah. Bila dia kalah, berakhir macam itulah. Agak-agak kalah berani lagi tak nak main kot ni? Kalau abang kalah nak main pi lagi ke? Rasa nak pertaruhkan lagi ke nyawa tentera kita? Tak ada dah. Berakhirlah kerajaan Mongol. Jadi hari ni, Mongol ni pun memang pelik. Kalau saya duk cek-cek pun Presiden Mongol pun saya tak kenal. Sekurang-kurang Presiden negara besar-besar ni kita kenal. Abang kenal Presiden Mongol nama apa? Mat. Siapa di sini kenal nama Presiden Mongol? Kalau kenal memang hebatlah dia tu. Kalau Presiden Amerika semua orang kenal. Presiden Mongol saya pun tak kenal. Dia masuk PBB ke tak pun tak tahu. PBB juga ke Mongol ni? Ada dia masuk PBB ke tak? Wallahu alam. Pukul 9 boleh dah bang eh? Saya pun nak balik dah, nak rush insya-Allah. Jadi sedikit sebanyak, walaupun kita kata tidak terlalu memuaskan hati pendengar hadirin hadirat, lebih kurang penceritaan dan pendetailan kita malam ni dapat memecahkan beberapa kebuntuan-kebuntuan dan kekeliruan-kekeliruan yang selama ini bermain di fikiran kita. Baki lagi, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan dan kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.